untuk tahun 2022, BKM akan menyalurkan bantuan iaitu sebanyak RM2,000 kepada isi rumah. Terdapat beberapa inisiatif dan juga dana yang telah disediakan untuk kami sebagai seorang peniaga ini, dan sebagai seorang ibu, saya juga mendapat inisiatif RM150 untuk pembelanjaan permulaan sekolah anak. Kerajaan dah buat yang terbaik, dah fikir sehabis baik dah untuk rakyat. Belanjawan 2022 adanya bayaran RM500 secara one off kepada para imam, bilal dan siap dan lain-lain lagi. Bagi pendapat saya, untuk keluarga yang kecil, alhamdulillah insya-Allah mencukupi. Tetapi untuk keluarga yang besar, tanggungan yang ramai, mungkin agak kurang sedikit. Walau bagaimanapun, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha dan keprihatinan kerajaan kepada rakyat Malaysia. Saya adalah pesara dan saya adalah seorang orang kurang upaya. Kerajaan menanggung sepenuhnya orang kurang upaya yang ingin mendapatkan lesen kenderaan bermotor. Saya melihat inisiatif ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat prihatin, kerana dengan mendapat lesen kenderaan boleh membuat OKU bebas keluar dan mencapai akses yang lebih jauh. Kami masyarakat orang asli khususnya di Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan di atas inisiatif mengeluarkan bajet peruntukan yang begitu besar, hampir 274 juta untuk membangunkan masyarakat orang asli supaya dapat bersaing ataupun standing kehidupan taraf hidupnya seperti mana yang dinikmati oleh masyarakat luar, insya-Allah. Dan saya berharap agar peruntukan ini dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat orang asli dari segi pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. Terima kasih kepada kerajaan kerana orang asli adalah sebahagian daripada keluarga Malaysia. Mampu menggalakkan diri saya dan juga graduan di luar sana untuk melakukan tanggungjawab mereka dan melunaskan segala pinjaman yang telah mereka pinjam. Pengurangan sebanyak 15% kepada peminjam yang akan melunaskan pinjaman mereka sekaligus kepada pihak PT-PTN. Wow, itulah wajah-wajah keluarga Malaysia kita. Setuju, ya. Banyak juga pelbagai golongan kan, usia, itulah dia. Kebanyakan mereka ada yang mengatakan terima kasih dan sebagainya. Betul. Dengan bantuan yang telah diberikan. Kita pasti melihat bagaimana bila kita berdepan dengan pandemik ini, kerajaan sudah pun berusaha gigih memberikan seberapa banyak mungkin bantuan yang boleh diberikan kepada rakyat Malaysia. Sekarang kita dah beralih ke fasa pemulihan. Pastinya belanjawan 2022 ini, adakah ia benar-benar telah diteliti secara telus untuk memperlihatkan bahawa rakyat Malaysia boleh untuk dipulihkan balik kehidupan selepas pandemik ini? Betul. Kalau saya lihat kepada pembentangan bajet tahun lepas dan tahun ini, tahun ini memang menjadi sangat fokuslah kepada untuk kita keluar dan juga pulihkan. Untuk itu kita nak bersama dengan seorang tamu yang sangat istimewa, iaitu Dr. Nirwan Noh, Timbalan Ketua Ekonomi Kementerian Kewangan Malaysia, bersama kita secara dalam talian. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Ya, baik. Doktor, mungkin yang pertamanya kita tahu pembentangan belanjawan pada hari Jumaat lepas dengan bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera, dengan pembentangan bajet ini juga secara keseluruhannya diberikan kepada segenap lapisan masyarakat Malaysia. Adakah ianya satu bajet yang sangat inklusif, sangat baik menurut pandangan doktor sendiri? Ya, sesungguhnya terima kasih pada atas soalan tersebut. Ya. Sememangnya bajet 2022 seperti tema yang disebutkan oleh Pak Hanif tadi, Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera adalah ditujukan kepada segenap lapisan keluarga Malaysia sebenarnya. Sebab kalau dilihat kepada approach kita menggunakan kerangka 3M atau 3R yang secara langsung berfokus dari segi perspektif penerima manfaat, iaitu menumpukan kepada aspek rakyat dari segi recovery dan resilience, dan juga recovery bagi perniagaan juga. Jadi untuk rakyat kita telah menyediakan program-program bantuan, ada yang untuk menangani pengangguran dan juga memberi kebajikan kepada golongan rentan. Untuk perniagaan, terutamanya kepada PKS, kerajaan telah menyediakan
pembiayaan, program pembiayaan supaya mereka mendapat akses kepada modal kerja untuk merancangkan semula aktiviti ekonomi. Baik. Doktor, kita tahu ini pastinya kita nak buat belanjawan ni, kita kena dengar suara rakyat ni, doktor. Ini penting ni kan. Rakyat ni dia memerhati, menanti, memerhati semua titi semua. Jadi 322.1 bilion itu antara bajet yang tertinggi bila kita lihat sekarang ini kan. Jadi bila kita kata dari rakyat kepada rakyat ni, doktor, adakah doktor menganggap bahawa apa yang diberikan 322.1 bilion ini benar-benar mengikut permintaan suara rakyat? Okey, betul tu. Memang bajet 2022 ni mempunyai nilai peruntukan tertinggi berbanding bajet-bajet sebelum ni. Ia adalah sebenarnya kesinambungan daripada pakej-pakej bantuan dan rancangan ekonomi sebelum ini yang bertujuan untuk terus menyokong kesejahteraan kehidupan rakyat dan kemampanan perniagaan lah, seterusnya pemulihan ekonomi. Jadi dalam proses penyediaan bajet ni, pelbagai sesi libat urus telah diadakan yang melibatkan lebih kurang 30 sesi kumpulan fokus, kita mengadakan 80 sesi sumbangsaran, kita mengkaji 1,100 lebih kurang memorandum yang dikemukakan oleh persatuan industri, NGO, dan kita mempunyai lebih kurang 50,000 cadangan melalui portal bajet 2022 yang telah dibuka untuk sesiapa sahaja mengemukakan cadangan mereka. Jadi rakyat mempunyai akses yang luas untuk menyumbang idea dalam penyediaan bajet 2022. Ya, Doktor, kita melihat juga kepada pembentangan bajet banyak sekali cabang dan juga sektor yang diberikan perhatian dalam usaha untuk memberi pemulihan. Tapi dalam masa yang sama, saya percayalah apabila bercerita mengenai insentif bantuan kewangan ini memang yang paling dinanti-nantikan. Banyak juga peruntukan yang disediakan dan mungkin Doktor ada sedikit penjelasan berkaitan dengan jumlah yang agak besar ini, sebanyak 9.6 juta penerima ini. Mungkin ada penjelasannya dalam bantuan keluarga Malaysia ini, Doktor? Oh, okey, betul-betul. Sebenarnya itu satu jumlah yang besar untuk satu program. Kalau dilihat kepada program bantuan keluarga Malaysia, sebanyak 8.2 bilion ringgit telah diperuntukkan kepada 9.6 juta penerima. Jadi ini adalah satu perkara yang penting yang dilihat sebagai satu jaringan keselamatan sosial atau social safety net bagi menyokong kehidupan rakyat. Jadi bantuan keluarga Malaysia ni atau dipanggil BKM lah, adalah bantuan kerajaan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan bagi meringankan kos sara hidup dan beban mereka, terutamanya berpendapatan rendah lah akibat pandemik COVID-19. Jadi seperti mana yang dibincangkan tadi berkenaan suara rakyat. Jadi penyediaan BKM ini ia adalah merupakan hasil penambahbaikan daripada maklum balas yang kita terima melalui kertas konsultasi awam program bantuan tunai kerajaan. Kertas ini telah diedarkan kepada awam terlebih dahulu melalui pre-budget statement dan kita telah menerima banyak maklum balas ke atas kertas tersebut dan dia telah diambil kira dalam penyediaan insentif ini dalam bajet 2020. Baik. Doktor, antara golongan yang diberikan fokus juga golongan belia, bujang ni kan. Jadi di bawah langkah inisiatif langkah belia ni, bagaimana doktor melihat? Adakah memang bantuan diberikan tapi adakah jumlah itu mencukupi? Apatah lagi belia ni antara yang ramai juga yang terkesan, doktor, disebab ketika pandemik tu kan dengan buang kerjanya, dengan tak ada tawaran kerjanya, pengangguran. Jadi bila doktor melihat pembentangan belanjawan 2022 ini, adakah ianya benar-benar memenuhi apa yang berlaku kan, situasi kondisi belia itu sendiri? Pada saya kita memang memahami semua permasalahan golongan ataupun lapisan masyarakat. Jadi mungkin manfaat kepada golongan bujang dan belia ni kurang disebutkan secara spesifik lah semasa pembentangan bajet
2022 pada Jumaat lepas. Namun prinsip yang kita selalu dengar no one is left behind tetap dipegang. Sesungguhnya golongan bujang dan belia tidak ketinggalan. Jadi memang sebenarnya kali ini MOF kita cuba ringkaskan ucapan langkah-langkah yang perlu dikongsikan. Jadi yang dinyatakan dalam ucapan bajet itu adalah perkara yang utama. Tapi semua langkah secara terperinci ada disertakan dalam lampiran ucapan lah. Kalau boleh dimuat turun daripada laman web MOF. Jadi seperti yang dinyatakan tadi lah, BKM untuk golongan bujang ni dalam kalangan mereka di bawah B40 lah. Masih lagi mereka menerima RM350 kan. Jadi kepada belia yang mempunyai anak pula, mereka layak untuk menerima bantuan yang lebih banyak lah. Ya, Doktor. Okey, kita nak beralih ke seterusnya. Saya percaya antara sektor yang paling mendapat tumpuan adalah sektor pendidikan. Bukan sahaja murid, malah guru juga mendapat bantuan dan juga bajetnya lah. Mungkin Doktor boleh kongsikan ada penjelasan berkaitan dengan sektor pendidikan ini dan manfaat kepada sistem pendidikan negara dalam fasa pemulihan ini, Doktor. Okey, Hanif. Jadi pendidikan kan seperti semua sedia maklumlah, ia adalah sangat penting kerana ia merupakan teras kepada masa depan negara yang lebih baik. Jadi walaupun pelbagai kekangan dihadapi akibat pandemik COVID-19, pendidikan tetap perlu diteruskan walaupun dalam norma baru. Jadi dalam bajet 2022, kerajaan telah menyediakan insentif khas alat bantuan mengajar sebagai penghargaan kepada guru atas inisiatif yang telah ditunjukkan dalam melaksanakan PDPR sepanjang mengharungi tempoh pandemik tersebut. Jadi bukan mudah bila kita tengok guru yang tidak dilatih sebelum tu, tapi perlu beradaptasi untuk mengajar secara online. Jadi itu adalah satu penghargaan lah insentif tersebut. Jadi bagi ibu bapa pula, sudah pasti mungkin ramai antara kita yang sibuk dengan persiapan sekolah anak apabila sesi persekolahan bermula. Jadi untuk tahun depan ni bantuan awal persekolahan akan disediakan untuk membantu ibu bapa lah yang kurang kemampuan dalam membuat persediaan untuk anak-anak ke sekolah. Jadi bantuan yang untuk tahun 2022 akan ditingkatkan lah daripada RM100 tahun lepas kepada RM150. Baik. Doktor, saya nak tanya sebab kita kan berdepan dengan pandemik kan. Dunia berubah, semuanya berubah. Tapi bila kita melihat belanjawan 2022 yang telah dimetangkan tu, adakah doktor, pandangan doktor sendiri, belanjawan ini adakah ia benar-benar telah negara ini, melambangkan negara kita ini telah bersedia untuk ke arah endemik? Okey, ke arah endemik. Jadi sebenarnya kita setakat ini kerajaan telah membuat program secara berpasar. Kita telah melalui proses di mana pandemik sangat meruncing pada awalnya dan di awal-awal tahun ini juga terdapat bermacam-macam tempoh PKP. Dan sekarang baru sempadan telah dibuka apa semua. Jadi kerajaan melihat seperti yang saya maklumkan tadi, kita menggunakan kaedah 3M dan 3R tersebutlah untuk maju ke hadapan untuk mengharungi tahun 2022 sebagai tahun pemulihan lah. Jadi kalau dilihat untuk M yang pertama adalah memacu pemulihan ekonomi kan. Jadi fokusnya adalah untuk memulihkan sektor yang terjejas seperti pelancongan yang masih teruk terkesan dan sedang diusahakan untuk bangkit semula. Jadi dalam usaha memacu pemulihan ekonomi ini kita menggalakkan mereka untuk memanfaatkan kelebihan daya saing mereka. Dan mereka juga kita pegiatkan untuk membantu kasa segmen masyarakat jugalah. Bagi golongan yang terjejas seperti ibu tunggal, orang paya yang masih lagi belum dapat bangun dengan sendiri, kita menambahkan bantuan-bantuan yang perlu. Jadi kita juga memwujudkan peluang pekerjaan untuk masyarakat bagi membantu mereka kembali bekerja dalam norma kan. Baik.
Okey. Doktor, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Okey, sama-sama. Terima kasih banyak kerana menjemput Kementerian Kewangan ke MHI 3 pagi ini. Dr. Nirwan Noh, Timbalan Ketua Ekonomi Kementerian Kewangan Malaysia. Sedikit berkenaan dengan kita bincangkan berkenaan belanjawan 2022 ni. Kita harapkanlah dengan apa langkah yang telah diberikan ini memberi manfaat sepenuhnya kepada rakyat. Betul. Untuk kita beralih ke fasa pemulihan. Dan saya percaya juga semua perlu bacalah Mak turun tengok kepada segala informasi, baca apa manfaat secara langsung pada kita dan tidak langsung pada orang lain, baru kita faham. Sebab ini antara peruntukan terbesar. Jangan bersuara terlalu kuat kalau belum membaca. Kan takut nanti terlepas, pandang punya ada kan. Jangan tang-tang-tang lah. Terang. Okay. Baik.